Assalamualaikum dan selamat pagi. So, pada hari ini kita akan belajar bab baru, iaitu ikatan kimia. Kita dah pun habis bab 4. Sekarang kita nak masuk bab 5. So, bab 5 dan kata 4 ni, ini antara isi-isinya kita akan pelajari. Ikatan kimia, ikatan ion, daya tarikan elektrostatik, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam dan daya tarikan van der Waals. Okey. Jadi kita akan pelajari asas pembentukan sebatian, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam, sebatian ion dan sebatian kovalen. Jadi ikatan-ikatan ni memang kamu tak akan nampak lah. Sebab apa? Ikatan ni dia berlaku antara atom dan antara molekul. Jadi sini dia ada bagi kamu buat pasal buletin lah mengenai Datuk Syekh Muzaffar pergi angkasa kan. Dan sut angkasa itu yang penting sekali ya. Sut angkasa tu direka khusus untuk melindungi badan daripada persekitaran angkasa, dan dia ada 5 lapisan lah kan. Dia ada 5 lapisan. Lapisan yang paling dalam sekali, yang paling saya suka tadi, apa dia? Ni Teflon. Teflon ni merupakan makromolekul dibentuk daripada ikatan kovalen. Apakah itu melalui ikatan kovalen? Jadi apakah itu ikatan kovalen? Okey, nanti kita akan pelajari apakah itu kovalen. Okey, kita masuk dulu mengenai asas pembentukan sebatian. Okey, natrium atom yang dipanaskan boleh bertindak balas dengan reaktif dengan gas klorin. Jadi natrium dia boleh bertindak balas dengan klorin. Dan apa yang terbentuk? Dia akan terbentuk pepejal putih. Dan apakah pepejal putih itu? Itulah garam biasa yang kamu tengok dekat rumah kamu, dekat dapur rumah kamu. Itulah natrium klorida. Natrium klorida. Tapi sekiranya natrium ni kita panaskan dia dengan gas neon, apakah akan berlaku? Jawapannya tidak akan berlaku apa-apa. Tidak akan ada apa-apa yang terhasil. Ibarat kamu ambil logam, kamu ambil seketul logam ni, kamu campurkan dengan dalam air, dalam balang air, kamu rebus dia. Kenapa tak jadi apa-apa, cikgu? Kenapa tak ada apa-apa pembentukan pun? Ada sebabnya. Okey, sebenarnya untuk sesuatu, atom tu bertindak balas antara satu sama lain, dia ada kaitan dengan struktur atom tersebut, iaitu dia punya, kita panggil orbit yang terakhir sekali, iaitu petala valence. Petala valence tu main peranan dalam pembentukan ikatan antara atom dengan atom. Sekiranya sesuatu bahan, dua bahan ni kita campurkan dia dan kita panaskan dia untuk mendapatkan bahan yang baru, tiba-tiba tak dapat apa-apa, menunjukkan bahawa tidak ada ikatan langsung antara kedua-dua bahan tersebut. Dan kenapa dia tak boleh bertindak antara satu sama lain? Ianya ada kaitan dengan petala valence. Jadi nak ingatkan kamu semula, apakah itu petala valence? Kalau kamu tengok dalam muka surat yang sebelum ni, buku dalam buku teks kamu, kamu tengok balik. Sebab tu penting untuk kamu ingat balik bab-bab lepas. Sebab bab-bab akan datang memang akan berkaitan dengan bab-bab lepas. Okey, yang petala di hujung sekali tu, di hujung sekali, yang pertama, yang kedua, ketiga ni kita tak kira. Yang hujung sekali ni, ini petala valence. Jadi dalam sesuatu tindak balas, petala valence sangat main peranan. Sebab apa? Hanya petala valence sahaja yang akan bertindak balas, sama ada dia akan memberikan elektron yang terdapat pada atom tersebut ataupun menerima elektron baru. Jadi saya harap kamu dapat ingat apakah itu petala valence. Sila ingat balik. Kalau tak ingat, sila ingat balik.
Kalau kamu tengok gambar ni, kamu tahu mana satu petala valence, iaitu di petala yang terakhir sekali. Dan petala yang terakhir sekali lah yang akan main peranan dalam apa-apa ikatan. Okey, gas adi iaitu kumpulan nombor 18 yang terakhir sekali, dia sudah pun mencapai kestabilan oktet, iaitu di petala valen di hujungnya sudah pun 18. Sudah pun 8 dia punya ikatan, dia punya elektron di petala valence dia sudah pun 8. Jadi dia sudah tidak memerlukan apa-apa lagi elektron yang baru. Maksudnya dia dah stabil. Jadi dia tidak akan bertindak balas dengan mana-mana atom. Samalah dengan keadaan iaitu bila mana natrium ni dipanaskan gas neon. Neon ni berada di kumpulan 18. Jadi petala valence dia sudah pun penuh 8. Jadi dia tidak akan menerima apa-apa elektron daripada mana-mana atom sekalipun. Sebab itulah tidak ada apa-apa campuran. Sebab itulah natrium ni dia tidak akan bertindak balas dengan neon. Dan neon dia pun dia tidak akan bertindak balas dengan mana-mana. Sebab apa? Dia sudah pun stabil. Okey, gas adi wujud dalam monoatom dan tidak reaktif secara kimia kerana telah mencapai susunan duplet dan oktet yang stabil. Namun bagi atom unsur lain, kestabilan susunan elektron boleh dicapai sama ada pemindahan dan perkongsian elektron. Jadi sama ada dia akan pindahkan elektron tu ataupun dia akan berkongsi elektron yang terakhir di petala valence tersebut. Sebab itulah kamu tengok, okey, ikatan ni dia ada dua, sama ada ikatan ion ataupun ikatan kovalent. Ikatan kimia terbentuk apabila berlakunya pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Terdapat dua jenis ikatan kimia, iaitu satu lagi ikatan ion dan satu lagi ikatan kovalent. Satu kita panggil ikatan ion dan satu lagi ikatan kovalent. Ikatan kimia hanya melibatkan elektron valence sahaja. Jadi yang bertindak balas, yang memberi, yang memindahkan elektron-elektron ni hanya di elektron ataupun di petala valence sahaja. Okey, kartun ni ada menunjukkan lah, kamu dapat tengok antara sodium, antara natrium dengan klorin. Nah, saya ada satu elektron berlebihan. Dia ada satu kan. Sodium, natrium kan ada satu lebih. Jadi saya hanya ada 7 elektron di petala valence. Saya perlu satu lagi elektron untuk capai susunan oktet. Dia nak jadi 8. Petala valence dia akan jadi 8. Okey, anda pasti? Okey, terima kasih. Jadi bila mana dia dah bagi natrium ni, bila mana dia dah bagi elektron, dia dah kekurangan elektron. Maksud saya dia dah bagi kat klorin. Jadi sekarang ni dia proton dengan elektron sama bilangan. Tapi bila dia dah bagi elektron pada klorin, sekarang ni proton dia akan terlebih. Proton ni cas apa? Proton ni akan cas positif. Jadi bila mana proton dia lebih, dia akan membentuk cas positif. Mana-mana klorin ni pula dia menerima elektron. Elektron ni bercas apa? Elektron bercas negatif. Bila mana dia menerima elektron, dia terlebih elektron. Jadi dia terlebih cas negatif. Sebab itulah dia menjadi cas negatif. Jadi bila mana yang ni negatif, yang ni positif, mereka akan menarik antara satu sama lain. Sebab apa? Ion positif dan ion negatif akan menarik antara satu sama lain. Okey, itu mengenai ikatan ion. Bagaimana pula dengan ikatan kovalent? Okey, ikatan kovalent ni terbentuk bila mana dia berkongsi. Antara dua atom tu dia berkongsi elektron. Okey, seperti mana kamu tengok kartun ni, saya hanya ada satu elektron, saya pun hanya ada satu elektron. Jadi mereka pun berkongsi dua-dua elektron ni untuk membentuk apa dia? Kestabilan duplet. Mana kita sudah mencapai susunan elektron duplet. Maksudnya dia punya atom sudah pun stabil. Sebab apa? Di petala valence-nya terdapat dua elektron.